Oh, kita belum start lagi, kita belum start lagi. Memang tak ada suara pun. Sabar. InsyaAllah. Sekejap lagi kita start. Okey Ustaz, saya rasa kita mulakan sekarang. Saya serahkan kepada Ustaz. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Ramadan. Okey, yang kita hormati Tuan Zainal bin Ismail, Timbalan Sektor Pendidikan PPD Gombak, dan seterusnya kepada pegawai-pegawai PPD daerah Gombak, guru-guru daerah Gombak, khususnya guru-guru pendidikan Islam. Saya mohon untuk berkongsi pada hari ini. Okey. Dan seterusnya kepada pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alright, Ustaz mohon pada pelajar agar sentiasa offkan mic itu dulu dan kita berhenti daripada menggunakan ruangan chat tu. Chat tu kita untuk kita tanya soalan lah, tanya soalan dan untuk sembang kita berhentilah, kita dah beri masa untuk kita bersembang tadi. Okey, kita akan mulakan insya-Allah tajuk kita hari ini. Okey, orang beriman kekasih Allah, pelajaran yang ke-8 dalam buku teks tingkatan 5 KBSM. Okey. Alright, so kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alright, alhamdulillah. Apa khabar semua? Okey. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan Ustaz petang ni. InsyaAllah lebih masa sejam. Okey. Tapi banyak perkara yang Ustaz nak sentuh. Tapi dalam masa sejam ni mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, mendapat ilmu daripada perkongsian Ustaz pada pagi ni, pada petang ni. Okey, kalau ada soalan Ustaz ulang lagi. Kalau ada soalan boleh bertanya dekat ruangan chat ataupun onkan mic tu.
Okey. Dan walaupun kita berada dalam medium platform alam maya ni online, adab-adab ketika belajar pun mesti dipatuhi lah, dipatuhi. Alright, insya-Allah. Okey, orang beriman kekasih Allah. Okey, orang beriman kekasih Allah. Okey, Ustaz nak bawakan yang pertama kepentingan tajuk ni. Kepentingan tajuk ni Ustaz ada buat sedikit analisis. Okey. Minta maaf kerana tak masukkan 2019 tu kerana cari-cari soalan tak jumpa. Okey, tak apa. Okey, nanti Ustaz akan updatekan Ustaz punya slide ni, kita boleh kongsi. Okey. Analisis soalan SPM untuk tajuk ini sahaja, kalau kita tengok 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 dan kemungkinan 2019, 2020 soalan tajuk ini akan sentiasa keluar. Okey. Alright, kita tengok dulu soalan dia. Kita tengok soalan dulu. Untuk Ustaz buka mata kamu pelajar-pelajar sekalian bahawasanya untuk kertas 2 kita dari segi bentuk soalannya ialah dia memang soalan subjektif dan dia kita boleh tengok soalan yang berulang, berulang. Tengok contoh Ustaz beritahu dekat sini. Untuk soalan 2015, okey. Okey, 2015 kita ada 2 pengajaran hadis. 2014 pun 2 pengajaran hadis. 2013 pun 2 pengajaran hadis. 2010 pun pengajaran hadis. So ini di antara soalan-soalan yang biasa. Okey, yang biasa keluar dalam SPM, kertas SPM. Begitu juga dengan maksud wali. Okey, 2016 ada maksud wali. Begitu juga dengan 2013 maksud wali. So maksud di sini maksud wali tu perkara yang perlu kita titik beratkan lah nanti. 2 contoh amalan bersama dekat sini. Dekat bawah ni pun ada 2 contoh amalan. Nanti Ustaz akan kongsikan soalan ni. Soalan-soalan yang Ustaz telah compile-kan mengikut tahun. Mengikut tahun yang telah keluar pada tahun-tahun yang sebelum ni. Okey. So kalau kita nak study, kita study mengikut soalan ni pun bagi Ustaz dah cukup. Dah cukup. Okey. Alright, orang beriman kekasih Allah, kita mulakan. Ustaz mulakan dengan membuka minda dulu bahawasanya tajuk ini penting. Tajuk ini penting. Okey, Ustaz mulakan. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama sekali, menyatakan intisari hadis. Kita kena fahamlah, hadis ni cerita tentang apa? Hadis ni cerita tentang apa? Yang kedua, kita nak tahu apa maksud wali. Okey. Yang ketiga, menerangkan maksud ibadah nawafil dan contohnya berserta dengan kelebihan orang yang buat ibadah nawafil. Dan kita nak tahu apa dia contoh ibadah nawafil. Okey. Dan yang keempat, menyenaraikan ciri-ciri orang yang soleh. Kerana orang yang buat ibadah nawafil, orang yang tahap dia wali ini ialah orang-orang yang soleh. Okey, orang-orang yang soleh. Dan tidak lain tidak bukan, bila kita belajar bab hadis akan adanya pengajaran hadis. Okey. Ini yang 5 perkara yang kita cuba untuk kita rangkumkan petang ni dalam masa 1 jam. Dan di hujung nanti kita ada game, kita nak main quizzes. Kita nak tengok siapa yang paling tinggi sekali di daerah Gombak ni. Okey. Alright. Okey, kita terus pada slide yang seterusnya. Okey, ini hadisnya. Ada siapa-siapa yang boleh tolong baca? Ada siapa-siapa yang boleh tolong baca? Tolong bacakan hadis ni. Ustaz tak berapa kenal lagi, tak ramai lagi Ustaz. Okey. Ada yang volunteer? Okey. Nama apa? Nama apa? Muhammad Hilmi Mirza. Muhammad Hilmi. Hilmi daripada sekolah? Bukit Indah Ampang. Oh, Bukit Indah. Alhamdulillah. Ustazah Wan Mimi. Okey, silakan baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha qala
Man adali waliyan faqad azan Azantuhu. azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimman taradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu lazi yasma'u bihi wa basarahu lazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ta'azani la'uizannahu riwayat Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih Adik Hilmi. Okey, Adik Hilmi, terima kasih di atas bacaan. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Alright, dalam buku teks kita boleh tengok dalam muka surat 63 muka surat 63. Ini buku teks Ini buku teks muka surat 63. Alright. Bahasa Arab semua pelajar bukalah buku teks tu dan juga ada buku catatan. Okey, kita tengok maksud dia. Okey. Maksud dia yang pertama daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah berfirman. Okey, kita ingat hadis ni ialah hadis qudsi hadis qudsi. Okey, hadis qudsi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yang bermaksud man ada sesiapa yang memusuhi waliku. Ada perkataan wali dekat situ tu. Faqad azantuhu bil harbi. Aku istiharkan perang ke atasnya. Allah Ta'ala istiharkan perang. Allah Ta'ala memusuhi. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala murka kepada musuh yang orang yang memusuhi wali dia. Okey. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu alaihi. Okey, tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku, okey, yang lebih aku suka. Maksudnya tidak ada amalan yang membuatkan seseorang itu dekat kepada Allah dan Allah suka ialah amalan yang aku fardukan, iaitu amalan fardu. Okey. Dan yang seterusnya wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hambaku yang berdekatkan diriku kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan-amalan wajib tadi. Dalam hadis itu disebut Allah Ta'ala suka kepada orang yang buat amalan fardu. Okey, dan Allah Ta'ala sebut lagi dekat yang ke bawah tu, yang ketiga dekat bawah ni, Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tadi suka dan Allah Ta'ala tambah sikit lagi, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang buat ibadah sunat, iaitu ibadah nawafil. Okey, itu maksud yang pertama. Yang seterusnya, faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiruhu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Okey, ini kesan daripada bila Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih. Apabila aku mengasihinya, maksudnya pendengaran orang tu, penglihatan orang tu, tangan orang tu, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaanku dan kawalanku. Maksud di sini, orang yang buat ibadah fardu campur dengan ibadah nawafil, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala jaga orang tersebut. Okey, wa in sa'alni la'utiyannahu wa la in
wala inis ta'azani la'u'izannahu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya, dan jika dia memohon perlindunganku, aku akan melindunginya. Jadi yang kedua ni, dalam slide yang kedua Ustaz tadi, sekarang ni, yang slide sekarang ni, maksudnya kesan apabila kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Okay, kesan lah, lebih banyak kat sini ni kesan. Okay, kita terus pada slide yang seterusnya. Isi-isi utama dalam hadis ni. Okay, yang pertama Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mengharamkan permusuhan. Okay, kita tak boleh buat musuh dengan orang yang beriman dan bertakwa, iaitu wali Allah. Tak boleh. Okay, dan yang kedua, untuk dipandang mulia oleh Allah SWT, kita kena buat ibadah wajib dan juga ibadat sunat. Ustaz buat singkatan dekat sini ni. IWIS. Ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah wajib, ibadah sunat. Okey, dan yang seterusnya, orang yang dikasihi oleh Allah SWT akan diberi petunjuk dan akan doa dia diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan, kesan daripada kita jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so dalam hadis ni yang beberapa perkara yang penting ialah wali Allah. Kita kena tahu apa dia wali Allah, dan kita kena tahu ibadah nawafil dan juga orang yang soleh. Di samping kesan daripada ni semua, kesan kita jadi wali Allah, kesan kita beriman kepada Allah, kesan kita melakukan ibadah nawafil, kesan kita melakukan ibadah fardu, dan kita jadi orang soleh, apa kesannya? Ini yang isi utama dalam hadis ini. Okey? Alright, kalau ada soalan boleh tanya, tulis kat chat tu, nanti soalan tengah. Okey. Kita pergi yang pertama, iaitu wali Allah. Okey? Wali Allah. Okey. Dari segi bahasa, wali Allah ialah bantuan. Wali-wali ini bantuan atau perlindungan daripada Allah. Okey, tapi ini tip lah Ustaz beritahu dalam periksa, dalam SPM nanti, untuk yang bahasa ni kita tak perlu nak bagi tumpuan sangatlah. Kita baca. Kita baca, tapi kita jangan bukan janganlah, kita baca lah untuk kita tahu. Tapi yang penting sekali maksud dari sudut syarak tu, dari sudut istilah. Okey. Alright. Apa dia wali Allah? Ialah manusia yang beriman. Okey. Beriman, bertakwa. Beriman. Siapa tu? Bertakwa, beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan secara zahir dan batin. Okey. Ustaz nak tanya, siapa boleh jawab? Kalau dalam istilah syarak ni, apa poin yang penting? Apa yang poin penting yang kita kena ingat nak menunjukkan bahawasanya itu adalah wali Allah? Siapa boleh jawab? Okey, siapa nak? Ni siapa? Beriman, bertakwa, beristiqamah. Ilmi lagi ke? Saya. Okey, makasihlah Ilmi. Okey, maksudnya key point dekat sini ialah yang pertama ialah wali Allah ini ialah orang yang beriman. Wali Allah ialah orang yang bertakwa. Wali Allah ialah orang yang beristiqamah. Apa maksud istiqamah? Siapa lagi belum jawab? Apa maksud istiqamah? Berterusan melakukan perintah Allah. Okey, maksudnya dia buat sesuatu secara secara berterusan lah, gitu. Istiqamah. Okey. Dalam melaksanakan segala perintah. Okey, satu lagi Hilmi, kita tambah satu lagi. Beriman, bertawakal, bertakwa, beristiqamah, dan juga menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alright, Ustaz tambah dekat bawah tu, wali tidak maksum dan tiada mukjizat. Sebab apa? Wali tidak maksum dan tiada mukjizat. Kita kena beza. Wali Allah bukannya rasul. Kita kena beza. Wali tidak maksum dan tiada mukjizat. Okey, lihatlah manusia biasa. Okey. Alright.
Antara contoh wali Allah ialah, okey, kartun ustaz cerita tu, antara contoh wali Allah ialah Uwais Al-Qarni dan Hasan Al-Basri. Uwais Al-Qarni ni ustaz ada tambahkan satu tontonan tambahan dekat bawah tu YouTube tu, pelajar-pelajar boleh tengok, boleh lihat siapa dia Uwais Al-Qarni ni. Mungkin ada pelajar kita di kalangan kita dah tahu siapa dia Uwais Al-Qarni. Okey. Okay, so Ustaz dah letak dekat sini ni ceramah daripada Ustaz letak ceramah daripada siapa? Yang Indonesia tu, Ustaz Abdul Samad. Dia cerita tentang siapakah dia Uwais Al-Qarni. Nanti pelajar-pelajar boleh tengoklah. Kalau Ustaz tunjuk sini takut tak sempat. Kita ada banyak benda yang kita nak cover. Okay, ini tambahan sahaja. Okay. Alright, tadi kita cerita bahawasanya Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang memusuhi para walinya. Allah Ta'ala mengisytiharkan perang kepada orang yang memusuhi orang beriman. Allah Ta'ala mengisytiharkan perang kepada orang yang memusuhi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mengisytiharkan perang kepada orang yang memusuhi orang yang beristiqamah. So apa amaran Allah Subhanahu Taala? Allah Taala akan murka kepada orang tersebut dan Allah Taala akan memerangi mereka. Maksudnya Allah tak suka. Kita jangan kita hina. Contohlah, jangan kita hina orang yang beriman. Jangan kita mencaci orang yang beriman, orang yang bertakwa, jangan. Okey, Allah Taala murka sebab mereka itu ialah wali Allah. Dan memusuhi para wali Rasul boleh menyebabkan penyelewengan akidah. Ini satu poin yang penting juga ni. Okey. Dan yang ketiga, bagi kita wajib menghindari perkara ini. Perkara apa? Perkara memusuhi orang-orang yang beriman. Kita musuh kepada alim ulama, jangan. Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu ialah pewaris Nabi. Ada setengah-setengah kita sekalangan kita sekarang memusuhi para alim ulama, mencela para alim ulama, menghina para alim ulama. Tak boleh. Mereka ni lebih hebat daripada kita daripada dalam amal ibadat. Okey, itu amaran Allah Subhanahu Taala. Okey, seterusnya dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Taala. Okey, terus sambung lagi. Alright. Allah Ta'ala sukakan hambanya yang, okey, kita masuk pada ibadah nawafil. Kita dah selesai tentang apa tadi? Wali Allah. Sekarang kita masuk kepada ibadah nawafil. Poin yang kedua dalam hadis tersebut. Okey. Allah Ta'ala sukakan hambanya yang sentiasa melakukan amalan fardu. Yang fardu wajib. Kita wajib buat perkara-perkara yang fardu. Kita wajib buat perkara-perkara fardu. Sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan, iaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini perkara yang wajib kita buat. Seluruh umat Islam di dunia ini wajib berpuasa. Okey? Dan Allah SWT sukakan kepada orang yang buat amalan fardu, dan Allah SWT kasih kepada orang yang melakukan amalan sunat. So kita kena beriringan. Yang fardu kita buat, yang nawafil pun kita kena buat. Barulah kita jadi seorang yang disukai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan kita akan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita buat fardu saja. Sunat kita tinggal. Tak. Ataupun lagi teruk, kita buat sunat sahaja, fardu kita tak buat. Tak boleh. Tak boleh begitu. Itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Okey. Kita terus kepada itu ibadah ibadah nawafil. Masih lagi dalam tajuk ibadah nawafil, dalam bab ibadah nawafil. Okey, ibadah terbagi pada dua. Okey, ibadah wajib, ibadah fardu. Okey, dan juga ibadah nawafil. Ustaz dah sebut tadi, dua-dua ni mesti beriringan, bersama, barulah kita jadi seorang yang beriman, bertakwa dan juga beristiqamah, yang menghasilkan kita menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah wajib, ibadah fardu, kita dah sedia maklum.
Ibadah yang wajib dilakukan. Ibadah yang wajib kita lakukan. Okey. Okey. Sekiranya tidak dilakukan, kita berdosa. Okey, contoh apa sekarang? Siapa boleh bagi contoh sekarang? Okey. Puasa. Puasa, bagus. Ahsan tak? Puasa. Maksudnya kalau kita tak puasa, maka kita berdosa. Okey. Siapa yang tidak berpuasa, dia berdosa besar. Okey, siapa yang tidak solat? Ni kena ingat ni sekarang ni. Ramai di kalangan kita, ada di kalangan kita yang dalam ni semua bagus-bagus semua ni anak murid ustaz yang mungkin akan berjaya dalam SPM nanti insya-Allah, amin. Okey, yang semua ni ada di kalangan orang Islam, puasa dia puasa tapi solat dia tak solat. Okey, puasa tapi solat tak solat. Dia ambil yang mana dia nak buat saja. Tak boleh. Okey, ibadah wajib kita kena buat. Kita senang je nak tengok yang mana ibadah wajib, iaitu apa? Kita tengoklah pada rukun Islam kita, berpuasa, solat 5 waktu, zakat dan sebagainya. Lain-lain lagi mematuhi ibu bapa, itu pun di antara ibadah yang wajib. Okey. Alright. Ibadah nawafil sebelah sini pula, saya tengok ni, ajak ke sebelah sini pula. Okey. Ibadah yang sunat dilakukan sekiranya ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya sunat lah. Maka kita tak buat, tidak berdosa. Tapi kalau kita buat, itu akan menambahkan pahala wajib kita. Rugilah kalau kita tak buat. Dulu Ustaz ada, saya ingat dulu Ustaz punya Tok Guru disebut apa? Dia kata kita ni jangan buat fardu saja. Yang sunat ni mesti kita buat juga. Sebab yang sunat ini akan menampung kelompongan-kelompongan yang ada dalam ibadah wajib kita. Maka kita jangan bergantung pada wajib saja. Yang wajib tu memang Allah Ta'ala suka dah kita buat. Dan kita nak suruh Allah Ta'ala kasih lagi pada kita, kita buat yang ibadah sunat ni. Maka jangan kata, oi sunat je tak payah buat. Sebab tu kita buka puasa, contoh Ustaz bagi buka puasa contohlah. Ini contoh ibadah sunat, baca Quran, ibadah sunat, berzikir, ibadah sunat, berdoa kepada Allah, ibadah sunat. Ustaz letak kartun-kartun sikit tu. Berpuasa, tunggu dia masih lama lagi nak puasa, nak buka puasa, buat qiyamul lail dan sebagainya, solat 5 waktu, menunaikan haji di Mekah, itu adalah perkara wajib. So yang wajib insya-Allah yang Ustaz rasa semua kita akan buat. Yang sunat ni kita perlu tingkatkan agar kita jadi seorang yang super muslim. Kita tak nak jadi biasa-biasa muslim. Kita kena ingat, kita nak jadi super muslim. Kita tak nak jadi orang yang muslim biasa-biasa. Biasa-biasa anak muda kita sebut sekarang. So ini contoh-contoh ibadah nawafil. So bila Ustaz tanya, kalau ibadah nawafil iaitu ibadah sunat. Kalau ditinggalkan tak ada masalah, tidak berdosa, tapi kalau buat dapat pahala. Berbeza dengan ibadah wajib. Ibadah wajib dibuat, kalau kita tinggal berdosa besar. Berdosa besar. Tak boleh. Jangan sesekali kita meninggalkan ibadah wajib. Okey, ibadah wajib tak boleh. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok video sikit. Ustaz penat cakap ni, pom-pom. Kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil. Kita tengok video sikit Dengar suara tak tahu ni. Kalau tak dengar beritahu Alright. Ustaz besarkan sikit. Alright. Tak dengar suara Ustaz. Tak apa. Tak dengar. Tak apa, nanti dia pergi dekat Ustaz punya channel nanti. Ada kat channel Ustaz.
Okey, nak dengar suara nanti Ustaz buka sekejap Ustaz buka ya. Okey, nanti Ustaz buka. Sebab suara dia ni dia jadi kita seronok dengar. Okey, nanti Ustaz. Ustaz kena memang laju pun. Okey, tak apa, insya-Allah. Kita boleh buka nanti dekat YouTube Ustaz ada Nanti subscribe Ustaz punya YouTube. Ada beberapa baru, tak banyak pun, sikit baru. Tengah belajar-belajar, Ustaz pun masih belajar lagi Tak ada masalah. Okey, Ustaz sini. Sekejap Okey, mungkin tak bunyi lagi. Sekejap subscribe itu gratis guys. Memang gratis pun. Okey. Alright, kita tengok. Dengar. Alright, tak clear tu mungkin internet lah internet. Okey, kita pergi satu-satu Kita pergi satu-satu. Okey, Ustaz jalan-jalan sikit je. Nanti dekat YouTube nanti boleh tengok dan subscribe, kamu boleh tengok secara boleh stop lah. Okey, kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil. Okey, kelebihan orang melakukan ibadah nawafil yang pertama. Okey. Alright. Allah Ta'ala dan Rasul sayang kepada dia. Dah sebutlah dalam hadis tadi. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang buat ibadat nawafil. So, okay, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, okay, bila Allah Ta'ala kasih dan sayang pada kita, Rasul pun suka pada kita, kehidupan kita memang akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memberkati kehidupan kita. Okay, alright. Seterusnya, okay, kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil mengecapi kenikmatan beribadah. Halawatul iman. Kalau kamu belajar ada satu term yang kita belajar, halawatul iman. Rasa seronok kita melakukan ibadah. Okay, waktu ada orang yang antara ibadah nawafil, contoh Ustaz sebut yang biasa yang kita boleh buat, student-student, pelajar-pelajar kita boleh buat, solat duha, baca Quran dan sebagainya. Bersedekah, bersedekah. Di antara ibadah nawafil yang boleh kita buat. Sedekah tak semestinya kita banyak duit, bayar RM10 masuk tabung, tak. So bila contoh bila kita bersedekah, bila kita bersedekah RM1 contohnya ataupun 50 sen kepada kawan kita beli ais kawan kita, bila kita bagi maka dia rasa gembira. So kita pun rasa Allah, aku telah menggembirakan seseorang. Sebab tu Abid Liu contoh, Abid Liu dia rasa sedih, dia tak dapat tolong orang baru ni sekejap, isu semasa kita. Lepas tu dia bila dia dapat tolong orang, dia rasa suka. Sebab apa? Menolong orang itu satu ibadah, ibadah nawafil, ibadah sunat, tolong orang, beri sedekah pada orang. Okey. Alright. Dan seterusnya, okey, sudah pastinya orang yang sentiasa melakukan ibadah, Allah Ta'ala makbul doa dia. Allah yang dekat. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Okey, bila orang tu meminta kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan makbulkan dia. Ini kamu nak periksa, pelajar-pelajar ustaz ni sekarang nak periksa dah. Dijangka tahun depan lah. Okay? Oleh kerana kita ada COVID ni semua, kita akan berpuasa pula. Kita akan periksa pada awal tahun 2021 nanti. So buat amal ibadah nawafil ni. Buat amal ibadah nawafil ni. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala,
nescaya Allah Ta'ala akan makbulkan kita, doa kita. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah Ta'ala ni akan makbulkan doa orang yang dekat dengan kita, orang dekat dengan dia. Tapi dengan syarat kita kena berdoa. Nak berdoa kita kena buat ibadah. Ibadah fardu, ibadah nawafil tersebut. Okey, dan seterusnya tak adalah. Itu saja Ustaz bagi. Dalam buku teks ada lebih kurang tak silap Ustaz ada 6 ke berapa. Ustaz letakkan 4 sahaja di sini untuk kita kita ambil pendek-pendek. Tak perlulah kita ambil banyak-banyak. Itu tips Ustaz bagi tahu. Kalau kita nak buat nota ke apa semua, kita nak baca, dalam buku teks memang dia senaraikan banyak, tapi kita hanya ambil sedikit sahaja. Okey, alright. Seterusnya kita akan pergi lagi kepada kita punya sharing kita, slide kita. Ustaz pergi kepada slide kita. Mana ni tak keluar. Hang ke? Tak. Lag sikit je Ustazah. Ustazah pula. Okey, dengar ke? Dengar. Dengar Ustaz, dengar. Hello. Dengar. Okey, dengar Ustaz. Ustaz kena laptop Ustaz dah hang. Subhanallah. Aku tak pernah jadi macam ni sebenarnya. Okey, tak apa Ustaz akan present. Ada. Okey, jap. Inilah cabaran. Cabaran kita kalau online ni, online. Okey. Okey, sekarang nampak. Okey, dah Ustaz present balik Okey. Okey, sekarang dengan sekejap. Okey, alhamdulillah. Sebab Ustaz guna satu guna laptop, satu guna handphone sebab Ustaz nak tengok. Okey, dah okey Alright, terima kasih Tuan Nabil. Tuan Nabil Ustaz punya Bilal ni. Okey, sekarang nampak apa? Ustaz punya slide kan? Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus pada Ustaz punya slide. Okey, kita dah start ni. Okey, ciri-ciri orang yang soleh. Ciri-ciri orang yang soleh. Okey, orang yang soleh ini ialah orang yang berilmu. Kena ingat ni, 3B yang Ustaz bagi ni. Okey, orang yang berilmu, orang yang beramal dengan orang yang berakhlak. Dalam buku teks tu dia ada huraian-huraian dia. Okey, bila kita jadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan banyak ilmu. Sebab apa? Kita pergi belajar. Kita nak menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dan kita kena ingat, bila kita ada ilmu, kita kena beramal. Jangan ada ilmu, kita duduk diam. Kita tak buat. Sebagai contohnya, kita tahu puasa tu wajib. Kita puasa, tapi solat, kita tahu solat tu wajib, tapi kita tak buat. Dan sekarang pula kita dah belajar hari ni, kita dah tahu apa dia ibadah nawafil, tapi kita dah tahu, tapi kalau kita tak buat, rugilah kita. So kita dah ada ilmu sekarang hari ni, walaupun kita belajar untuk periksa, ilmu yang Ustaz kongsikan hari ni, kita belajar untuk menjawab soalan diperiksa nanti, dalam peperiksaan nanti, tapi kita kena beramal dengan ilmu yang kita dapat ni. Kita tahu baca Quran itu sunat dan dapat pahala, boleh menampung yang wajib, maka kita kena buat. Bila kita jadi orang yang berilmu dan kita beramal dengan ilmu, nescaya insya-Allah kita jadi orang yang berakhlak. Kita akan jadi orang yang attitude bagus.
Okey, orang yang sentiasa sifat yang bersifat dengan sifat yang mazmumah. Mazmumah pula dah. Mazmumah tu sifat yang tidak baik. Okey, yang sifat berakhlak dengan sifat mahmudah. Salah Ustaz punya apa ni? Slide nanti Ustaz baiki. Berakhlak dengan sifat mahmudah. Ini pun kena dengar. Apa dia sifat mahmudah, apa dia sifat mazmumah. Okey, Ustaz bawakan satu gambar ni. Okey. Kita ni ibarat seperti sebuah pokok. Sebuah pula. Sebuah sebatang. Sepohon kayu, daunnya rimbun, bagus. Betang-betang ni puasa ni. Sepohon, sebatang pokok. Ini ibarat kita ni. Okey? Ingat, faham ni? Kita ni ibarat sepohon pokok, sebatang pokok. Yang mana akar dekat bawah ni ialah kita punya akidah, kita punya kepercayaan kita. Ini maklumat tambahan Ustaz bagilah. Okey? Akidah kita. Akidah kita akan jadi kuat apabila kita beribadah kepada Allah. Sebab tu ibadah asas ini arrow dia tunjuk sebagai pokok apa ni, batang pokok ni. Batang pokok ni. Okey, dan juga ada ibadah sunat, ibadah nawafil ni ranting pokok yang segar menghijau. Dan daripada ranting tersebut keluarnya buah-buah apa? Akhlak. Sifat kita. Sebab tu kita boleh beza orang yang solat dengan orang yang tak solat. Kita boleh beza perangai orang yang solat, orang yang tak solat. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang solat, insya-Allah dia akan jauh daripada perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang mungkar. So sekarang ciri-ciri orang yang soleh kita boleh gambarkan dia sebagai sepohon pokok. Yang mana orang tu ada ilmu, orang itu beramal dengan ilmu tersebut dan orang itu berakhlak dengan akhlak yang mahmudah. Okey. So tengok kat sini, cantik pokok ni. Kita lah sekarang ni. Akidah kita kuat, akar kita tunjang. Bukan akar serabut ke akar tunjang ni. Okey. Lepas tu ini adalah ibadah fardu kita. Yang ranting-ranting itu ialah ibadah sunat kita. Dan buah yang keluar itu ialah akhlak kita. Bunga yang keluar itu adalah akhlak kita. So itu orang yang soleh. Jadi apa dia orang soleh? Yang soleh ialah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beristiqamah kepada Allah. Yang menjauhi daripada perkara-perkara yang mungkar. Orang perkara mungkar. Orang soleh ialah wali Allah Subhanahu Wa Taala. So tak nak lagi kita jadi orang yang soleh. Tak nak lagi kita jadi wali Allah. Jadi kita kena belajar. Untuk mencapai orang yang berilmu, kita kena belajar. Dan kita kena beramal dengan apa yang kita belajar. Okey, kita pun sampai di penghujungnya. Okey, kalau ikut jadualnya 3.30. Okay, InsyaAllah. Pengajaran daripada hadis. Okey, hadis ni mungkin Ustaz-Ustazah kamu semua dah ajar bagaimana kita nak jawab soalan pengajaran hadis. Ustaz letak kat sini 2 sahaja. Kita mestilah, kita hendaklah. Mesti ada pendahuluan ni. Okey, melaksanakan perkara fardu dan sunat agar menjadi mukmin sejati. Ini. Dan yang kedua, menuntut ilmu agar menjadi insan yang berpengetahuan. Okey. Dan yang ketiga, beramal dengan ilmu yang diperolehi supaya dapat mengamalkan ilmu tersebut. Okey, ini pengajaran hadis. Okey. Alright. Boleh? Inilah apa yang kita nak belajar hari ni daripada orang beriman kekasih Allah. Okey, Ustaz nak tengok ada soalan tak? Sekejap Nampak. Okey, tak ada soalan. Apa channel Ustaz? Okey, channel Ustaz carilah. Channel Ustaz tak ingat dah. MD Izwan ke apa cari? MD Izwan. Okey. Okey, tak ada soalan rasa ni. Okey, ada soalan. Ada. Ini siapa nama? Muhammad Hidayat. Hidayat, okey. Hidayat mana ni? Sekolah? SMK Taman Melawati.
Oh, Hidayah. Okey. Nak tanya, kenapa kita tak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam? Oh, itu soalan bab fiqh tu lagi tajuk kita hari ni. Kenapa kita tak boleh solat witir? 2 Solat kali, witir, solat witir 2 kali 2 kali dalam pada satu satu malam. salam malam. Okey, ibadah witir ni Ustaz jawab ikut Ustaz punya ilmu lah. Kalau ada ustaz-ustazah lain ada yang tu boleh buat jawab. InsyaAllah lah kita sama-sama jawab ni. Ramai ni ustaz-ustazah dalam ni. Okey, ibadah witir ni juga antara ibadah nawafil juga. Ibadah nawafil juga. Bagi ustaz tak ada masalah kita nak solat berapa kali pun. Tak ada masalah. Okey, dibolehkan sebab dia sunat. Kita banyak kita buat, silakan. Tak ada masalah. Okey, contohnya kita terawih, okey, kita habis 8 rakaat. Kita dah buat solat witir dah. Kita buat solat witir. Tidak menjadi kesalahan untuk kita apabila kita bangun qiyamul lail, kita solat tahajud, kita solat taubat, kita solat ajak dan kita tutup dengan witir. Tidak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan, tidak jatuh atau haram, berdosa dan sebagainya. Tak, ia adalah perkara sunat. Okey, itu hidayah jawapan Ustaz. InsyaAllah. Takut berlawanan dengan Ustaz jawapan orang lain, Ustaz tak tahulah. Itu mengikut Ustaz punya ilmu lah. Wallahualam, Ustaz pun tak pandai juga. Okey, alright. Ada soalan lain lagi? Ustaz. Okay. Ya. Tak apalah. Dia dulu. Tak apa. Ustaz, saya nak tanya. Siapa ni? Saya Akilah dari SMK Bukit Gading. Oh, jauh ni Bukit Gading. Yang lah, Rai. Wali dengan orang soleh tu sama ke? Ya, boleh kita katakan yang sama saja. Sebab tu saya sebut tadi, wali ini orang yang beriman, orang yang beristiqamah, orang yang orang yang beriman, bertakwa, beristiqamah, menjauhi daripada perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya. Boleh kita katakan dia adalah yang sama. Setakat itu saja. Okey. Solat sunat mutlak itu apa Ustaz? Oh, solat sunat mutlak pula. Ini bab lain pula ni. Tuan Nabil. Ini kita cerita kat inilah Nabil. Sebab Ustaz nak bagi soalan lagi ni. Okey. Boleh ke? Ada dalam buku teks. Kita tengok sekejap. Okey, buku teks. Ustaz tak baca yang tu. Kat mana buku teks? Buku teks. Ustaz berbunyi ni. Okey, kita cari dulu. Okey, sekejap Okey, lepas ni kita nak buat quizzes standby. Lepas ni kita nak quiz, kita tengok berapa orang yang dalam ni ialah yang berjaya. Kat mana Nabil sunat mutlak tu? Saya tengah cari dalam buku teks ni. Muka surat 66. Okey ni. Ada. Ni ada kalau ustaz-ustaz yang mana boleh jawab ni solat sunat mutlak ni apa dia? Solat sunat yang biasalah. Tanpa sebab kita buat. Itu buatlah, tak ada masalah, solat sunat je. Gitulah ikut pemahaman ustaz lah. Okey. Solat sunat mutlak ni solat sunat yang kita boleh buat. Bila-bila saja, tak silap ustaz lah. Solat yang didirikan tanpa sebab dan tidak ditentukan waktunya. Tapi ada waktu dia lah. Ada waktu yang diharamkan kita solat tu tak boleh lah kita solat. Tak boleh lah. Okay. Solat sunat je lah. Okey, itu maksud dia. Okey, solat qabliyah, solat duha, Ustaz besarkan sikit Solat duha kita tahu, solat qabliyah sebelum kita solat fardu tu. Solat ba'diyah selepas, solat tahajud, kita dah tahu solat tahajud, solat mutlak tadi Ustaz sebutlah. Solat-solat yang
didirikan tanpa sebab dan tidak ditentukan waktunya. Tapi ada waktu yang tidak dibenarkan solat, kita tak boleh solat sebenarnya. Okey, gitu. Okey, ada lagi soalan ke? Okey. Ustaz, untuk wali Allah tu kesan boleh ke cerita di dunia sekali? Boleh, tak ada masalah, Raba'ah. Boleh. Kan Ustaz sebut tadi diberkati, mendapat keberkatan Allah, boleh kita letak disukai oleh masyarakat. Sebab apa? Disukai sebab akhlak kita tu bagus. Okey, akhlak kita bagus. Okey, lagi apa lagi? Assalamualaikum, saya nak tanya, zaman globalisasi ni, betulkah orang yang paling dibenci oleh kafir bukan salah seorang wali Allah? Allahu Akbar. Soalan tinggi ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin juga orang kafir, memang orang kafir tak suka pada orang Islam. Tapi kita kena berdakwah pada orang kafir. Assalamualaikum Ustaz. Erin. Sekarang ni kan bulan puasa, betulkah ada hadis menyatakan yang pada 15 Ramadan pada hari Jumaat akan berlakunya dukhan, Erin? Saya setakat pembacaan Ustaz lah. Ia adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Okey. Apa pun dukhan itu pasti berlaku dukhan itu pasti berlaku dan itu di antara tanda-tanda kiamat. So kena bersedialah kita. Bersedialah, wallahu a'lam. Tapi bila kita tak tahu 15 hari bulan ke apa, kita tak tahu jangan pula kita kata 15 hari bulan. Ada banyak Erin, kalau Erin nak tengok banyak soal kupasan dalam dekat website Mufti Wilayah pun ada. Erin boleh baca dekat situ. Okey, alright. Tak ada soalan. Hari ni 245 orang, alhamdulillah, full house. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, bersedia kita nak buat sedikit orang panggil revision. Revision ke apa? Sorry. Ni Ustaz punya apa? Channel MD Izwan. Okey, iklan sekejap. Ada soalan lagi? Banyak soalan, ya Allah. Okey, Ustaz, betul ke kalau tanda di dahi macam hitam tu kita rajin sujud? Okey, min asari sujud lah. Betul lah. Okey, min asari sujud. Ali Imran, apakah definisi akidah? Akidah ialah kepercayaan kita, kepercayaan kita. So, bagaimana cara nak menarik minat rakan sebaya melakukan ibadah nawafil? Ajaklah. Ajak dia, beri peringatan kepada dia, Ahmad Amirul beri peringatan pada dia. Kita kan banyak sekarang, WhatsApp kita ada, Snapchat kita ada, IG kita ada. Kita ajaklah dia. Jom kita baca Quran. Gitu. Okey. Okey, Abdul Muhaimin, terima kasih jawab. Akidah ialah pegangan. Okey, betul lah tu. Okey. Alright, sekarang kita nak pergi kepada kita punya soalan. Alright, ini soalan Ustaz. Tapi Ustaz kena, lupa Ustaz. Okay, kita nak Ustaz buka Ustaz punya quizzes sekejap Okay, get ready lah, kita nak main quizzes. Okay, get ready. Ustaz nak tengok kamu orang faham tak apa yang Ustaz ajar hari ni. Kalau tak faham, wallahualam, insya-Allah kita buat kelas lagi. Nanti kalau ada kelas lain lagi, insya-Allah mudah-mudahan full house lagi seperti ni. Okay, orang beriman kekasih Allah. Okay, finish editing sekejap, Ustaz dah buat tadi ni. Okay, done. Okay, kita nak main play live Okay, get ready. Okay, kita ada 13 question. Okay, kita main klasik sahaja. Okay, join sekarang. Sila join Ustaz punya quizzes. Kod dia ni. Okay, Ustaz copy link. Let's go. Saya letak kat sini. Okay, get ready. Ramai ni main Ustaz punya ni. Okay, masuk cepat. Laju, kena laju sebab kita nak habis 3.30, 3.45 lebih kurang. Tung bunyi dia.
Okay, let's go. Laju. Oi, seronok yang masuk. 109, 110. Laju, dah. Cepat. Dah, tak ada dah. Tu je, 133 orang je. Satu 42. Cepat. Jom, cepat. Nanti siapa yang nombor 1 nanti minta hadiah dengan nak link semula. Okey, jap Ustaz copy balik, saya letak balik Jap Ada link kat atas tu. Okey, silakan. 151. Alhamdulillah, Ustaz tak pernah lagi buat live ni. 100 lebih orang masuk. Terima kasih banyak-banyak. Semoga diberkati Allah semua. Okey, cepat. Okey, nanti Ustaz ingatkan lagi nanti sebelum kita akhir kita punya sesi ni, Ustaz akan bagi satu link untuk pendaftaran. Okey. Dan siapa yang menonton secara live, Ustaz akan bagi QR code, kamu scan lah. Scan yang ada dekat dalam Ustaz punya Google Meet ni, boleh tekan link tersebut. Dan satu lagi isi borang tu, dan akan dapat satu sijil daripada Ustaz. Sijil tu saja-saja Ustaz je, sebagai penghargaan Ustaz kepada kamu kerana kepada pelajar-pelajar Ustaz kerana join Ustaz punya kelas hari ni. Okey, jangan pula guna orang sijil tu untuk pergi bawa pergi apply kerja pula, tak lulus sekadar sekadar buah tangan daripada Ustaz lah. Okey. Alright, 186 orang ada lagi. Secret, okey, lagi secret recipe Ustaz pula tu. Okey, Adibah lagi cepat. Ramainya Allah Rabbi, seronoknya tengok semangatnya anak murid ni. Semua nak belajar, bagus. Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada, Ustaz nak start ni. Okey, kalau tak ada, Ustaz start Boleh, 190 orang yang akan main. Okey. 1, 2, ada lagi Okeylah, Ustaz start 1, 2, 3, ada lagi. Okey, 1, 2, 3 Ustaz start Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab. Oh, Hakimi kat atas.
Oh, ramai lagi. Ramai lagi yang tak done tu. 204 lagi. Ada lagi berapa tu? Okay, go cepat. Alright, okay. Apa ni? Okey, saya rasa ramai lagi tu 193, 220 orang players ni. Cepat. 221 masuk pula. 11/13. Okey, sedap orang duduk kampung. Okey, 9/13. Okey, tak apa. Okey, 195. Cepat orang berapa orang lagi tu tak jawab habis. Okey, alhamdulillah. Ustaz tengok akurasi dekat sini pun ramai yang boleh jawab sebenarnya. Okey, ramai yang boleh jawab. So yang hijau ni, kita tengok yang hijau ni ramai boleh jawab. Okeylah, alhamdulillah. Secara Ustaz boleh letakkan apa ni, kesimpulannya semua yang masuk kelas Ustaz hari ni alhamdulillah, dia punya kesahan, akurasi, ketepatan tu 84 orang, 84%. Kalau kita tengok soalan pun alhamdulillah, soalan pertama 162 orang jawab dengan tepat, 39 orang je salah. Yang kedua 182 orang jawab betul. Okey. Soalan ketiga 176 orang. Soalan yang kelima, keempat 156 orang betul. So alhamdulillah lah. Faham apa yang Ustaz ajar, alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh jadi bekalan untuk kita jawab periksa nanti. Okey, tapi kita kena ingat untuk soalan ni, tajuk ni dia tidak akan tanya dekat kertas satu, dia tidak ada objektif. Ustaz hanya letakkan di sini dalam bentuk objektif, sebab kita mudahlah, sebab kita masa pun tak panjang. Kalau subjektif Ustaz kena semak satu orang satu. Okey, alright, alhamdulillah ada lagi yang main tu. Okey, siapa nak main-main lah dulu, tak ada masalah. Okey, silakan. Okey, ini latihan dalam Google Form pun Ustaz akan bagi lagi. Nanti Ustaz akan bagi slide ini pada cikgu-cikgu kamu nanti. Ni minta dengan dia lah insya-Allah nanti. So siapa yang menang ni? Kita tengok L ni siapa? L MNOPQ. L siapa L? Daripada sekolah mana L? Saya. Siapa tu saya? Oh, semua ramai ni saya ni L ni.
Tarang. Okey, saya setuju benda ni. Setuju Ustaz buat kelas lagi. Allahu Rabbi. InsyaAllah tengok Kena buat tu. tengok ke itulah. Tak betul Ustaz. Okey, saya setuju. Ada orang tanya soalan ni, Ustaz setuju buat kelas ni. Okey, Ustazah wa Mimi tak apa Ustaz. Okey Ustaz. Okey. Okey yang menang ni siapa? L ni. Ustaz dah kenal lah L ni siapa ni. Sekarang ada boleh suara ni L ni siapa? Okey, kalau tak ada tak apalah. Alia L. Okeylah, mungkinlah tu. Tahniah lah Alia L Nabila SPPI Gombak. Mungkinlah tu. Okey, tahniah. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Hadiah minta dengan cikgu kamu. Hadiah bagi semua. Bagi semua letih lah. Okey. Alright, alhamdulillah. Okey, sekarang Ustaz nak bagi. Okey, ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi? Ustaz nak bagi link untuk pendaftaran. Okey, link untuk pendaftaran. Dan kamu boleh isilah. Boleh isi link tersebut Ustaz letak dekat. Ada soalan lagi ke? Tak ada kan? Kunci dia main 2 kali. Yang minta tu tadi mohon dia dulu. Okey, Ustaz Khairul Zamri. Okey, alright, Ustaz bagi ni untuk pelajar saja isi insya-Allah. Okey, silakan isi, insya-Allah akan dapat sijil daripada Ustaz. Ini sijil sendirilah. Okey, silakan. Dan ini untuk orang yang saksikan melalui live, boleh ambil yang ini. Okey, QR code. Okey, silakan. Besarkan sikit. Okey, besarkan sikit lah. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Saya minta isi isi QR code tu sebelum tu. Okey, jadi Ustaz rasa kita dah berada di. Okey, Ustaz nak tanya Adam, tanya apa Adam? On mic tak apa Adam? Jangan keluar lagi. Ada soalan tu. Adam, pastikan kamu isi dulu pendaftaran tu. Okey, ada tanya semua perkara sunat tu sunnah ke? Ya? Betul? Okey. Betul lah, sunat tu sunnah. Okey. Dan ada juga perkara sunnah tu, perkara fardu wajib. Contohnya Nabi semayang kan. Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey. Solat tu wajib. Okey, ada juga perbuatan-perbuatan dalam solat tu sunnah untuk Nabi buat dan sebagainya, perlu kita ikut. Okey. Alright. Okey. Okey, kita ni endkan game ni, alhamdulillah. Okey, isi dulu isi. Kalau tak QR code, isi dengan link ni. Okey, ambil link tu. Ustaz dah bagi link tu, isikan dia. Okey, alhamdulillah. Ustaz ucap terima kasih semua orang join kelas Ustaz hari ni. Okey, yang tak boleh nak scan tu, masukkan ikut QR code lah yang Ustaz bagi tu. QR code. Okey, jap Ustaz cuba. Okey, dah isi alhamdulillah. Okey, kita selesailah kelas kita hari ni alhamdulillah. Kita selesai kelas kita hari ni. Okey, alhamdulillah. Doa-doa yang baik, semua terbaik semua. Okey. Okey, kalau ada kelas lagi insya-Allah Ustaz akan buat lagi kelas. Okey. Boleh keluar Ustaz. Apa dia? Dia boleh keluar ke? Okey, boleh keluar. Kita tutup dengan perjumpaan kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.